Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Sebelum saya mula ni, saya nak update tuan-tuan sedikit dengan apa yang berlaku ataupun apa yang sedang akan terjadi, ataupun akan terjadi di negeri Perlis ni. Kita hari ini sedang menerima tetamu-tetamu daripada Asia Tenggara yang kita sebut Nusantara lah, dalam bahasa yang biasa digunakan Nusa Antara asalnya, yang mana akan bersidang di dalam persidangan yang kita namakan MIN, Majlis Ilmuwan Nusantara, yang membabitkan tokoh-tokoh ilmuwan dan kepimpinan gerakan umat Islam di negara-negara mereka masing-masing. Dan akan ada daripada Indonesia beberapa orang tokoh, akan ada tokoh-tokoh daripada Thailand, daripada Vietnam, daripada Cambodia, daripada negara kita dan sekitarnya. Dan mereka sebahagiannya telah sampai dengan negeri Perlis ni. Besok akan bermulanya persidangan tersebut. Saya nak bagi tahu tuan-tuan ni, bagi memaklumkan bahawasanya kita sedang baru-baru ni ada International Convention, Police Convention, Sunnah Convention yang membabitkan tokoh-tokoh antarabangsa. Kali ini kita buat untuk Nusantara, yang mana kita akan berusaha untuk menjadikan Perlis adalah platform di mana ilmuwan dan tokoh-tokoh Nusantara boleh berhimpun di sini dan membincangkan isu-isu dakwah dan bagaimana mereka menangani isu-isu yang ada di negara masing-masing. Ia bukan majlis terbuka, tapi persidangan kita tertutup. Kemudian kita akan ada tausiah di Masjid Alwi ini yang akan membabitkan sebahagian daripada tokoh-tokoh tersebut. Dan tuan-tuan semua dijemput hadir, insya-Allah. Kita masuk kepada bab yang baru, iaitu hadis yang baru, iaitu hadis majaa fi sujudi tilawati fil mufassal, tentang hadis-hadis ataupun hadis yang membahaskan tentang sujud tilawah. Sujud tilawah. Sujud tilawah ataupun dikenali dengan sujud Al-Quran, iaitu sujud yang kita lakukan apabila kita mendengar ayat-ayat Al-Quran tertentu, yang mana ayat-ayat itu apabila kita dengar, kita dikehendaki untuk sujud, yang kita namakan dengan sujud tilawah. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum saya nak mula tentang sujud tilawah itu, saya nak sebut sedikit tentang fadilat kepada sujud ni. Sujud merupakan perkara yang besar di dalam agama. Dan nikmat Allah Azza wa Jal apabila dia memberikan kurniaan kepada kita untuk kita semua sujud kepadanya. Dan orang-orang yang sujud ini pada di hari akhirat kelak akan ada asarus sujud, kesan sujud dia di akhirat kelak. Hatta mereka yang memasuki atau mereka yang dimasuki ke dalam neraka, dikeluarkan mereka yang mengucap syahadah dan dicari mereka itu, yakni ya'rifunahum bi athari sujud,
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dikenali mereka itu, mereka mengenali orang-orang yang nak dikeluarkan neraka itu dengan kesan sujud. Maksud dia pernah sujud. Dia sujud ketika dia di dunia. Dia salat. Dan Nabi SAW menyatakan ta'kulun naru ibna Adam illa atharis sujud. Ta'kulun nari ibni Adam illa atharis sujud. Api neraka membakar anak Adam ni, kecuali yang dia tak bakar pada diri kita ialah kesan sujud. Orang yang na'udzubillah hatta memasuki neraka, na'udzubillah, kesan sujudnya tak terbakar. Na'udzubillah kita. Dan dalam hadis itu juga Nabi tahu, wa harramallah an-nara an ta'kula atharis sujud. Allah mengharamkan neraka daripada membakar kesan sujud. Sujud adalah perkara yang besar dalam hidup kita. Bersyukurlah kepada Allah Jalla wa'ala yang masih lagi memberikan keupayaan untuk kita sujud. Memanglah sebahagian orang apabila dah dewasa, tua, bukan dewasa, tua, dan sakit, mungkin ada yang dah tak boleh sujud. Tak apalah, Allah Maha Pemaaf di atas apa yang berlaku pada hamba. Tapi masa dia sihat, dia muda, sepatutnya dia tak terlepas daripada sujud. Dan kita pun kalau boleh kita doa pada Allah supaya dia tetap merezekikan kita sujud sehingga ke akhir hayat kita. Tak apalah yang sakit, Allah maafkan. Nabi Al-Quran bila menceritakan tentang orang-orang yang bersama dengan Nabi SAW, Quran kata apa? Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Muhammad Rasulullah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan Muhammad, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, keras dengan golongan kufar dan berkasih sayang di kalangan mereka. Kamu lihat mereka itu ruk'an sujada, rukuk dan sujud mencari redha Allah Subhanahu wa taala, mencari kurniaan Allah dan redanya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, tanda mereka pada wajah mereka itu ialah kesan sujud. Athari sujud, kesan sujud. Apa maksud kesan sujud? Para ulama berbahas tentang apa kesan sujud ni. Adakah kesan sujud dengan dai yang hitam? Tentulah bukan itu menjadi maksudnya. Kalau orang tu kesan dainya hitam kerana dia kuat sujud dan dia bukan sengaja nak bagi jadi hitam, tak apalah. Jangan sebahagian orang tu dia cari tempat yang keras sikit supaya kasar sikit supaya nampak hitam dai dia. Bukan itu maksudnya. Tidak dinukilkan daripada syama'il Nabi itu, ciri-ciri sifat Nabi itu ada kesan sujud di dainya. Kalau ada tak apa, tapi maksud Nabi tak ada. Nabi lebih banyak sujud. Tentulah itu bukan maksudnya. Sebahagian para ulama seperti salaf, seperti Mujahid dan seumpamanya, mereka tidak suka kalau orang tu sengaja menjadikan kesan di dainya. Dibimbangi itu menimbulkan riak. Tapi kalau dia tak ni, memang dah ada kesan di dai dia kerana dia sujud, bukan dia nak buat. Itu kesan yang
tidak mengapa dengannya, dan mudah-mudahan ini satu kebaikan tanda pada diri dia. Kesan sujud yang disepakati oleh para ulama ialah wajahnya itu ada cahaya sujud. Dilihat di akhirat ataupun hatta di dunia ini. Orang-orang yang ahli ibadah, ahli salat, ahli sujud, kita lihat wajahnya. Hati orang-orang yang beriman, jantung hati orang beriman, tahu dia ni ahli salat. Ada nur di wajahnya. Bukan mesti dia orang dia mesti putih. Hatta kalau kulitnya hitam, nampak cahaya sujud itu. Siapa yang tengok kawan-kawan dia sebelum semayang dengan selepas semayang, mungkin dia akan beza. Hatta kita tengok kadang-kadang ahli-ahli agama lain, walaupun dia pakai baju agama dia, tapi bila kita tengok di wajah dia tu, kita rasa kesugulan dan kita rasa serabut. Walaupun dia tu ada handsome juga, tapi serabut. Kita tak tahu macam mana nak cerita tu. Tapi bila kita tengok wajah orang yang saleh, kita tahu pada diri wajahnya itu ada nur, ada cahaya saleh dah. Bagi orang-orang yang mudah-mudahan Allah jadikan, jika tak orang nampak di dunia pun, Allah nampak di akhirat. Allah jadikan di akhirat, orang mukmin nampak di akhirat. Wajah orang-orang yang bersujud pada Allah Jalla wa'ala. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Quran telah jelas. Ada riwayat kata-kata Jabir, ini bukan hadis Nabi. Kata-kata Jabir atau kalangan yang salah menyebut, man kathurat salatuhu bil lail hasuna wajhuhu bin nahar. Siapa yang banyak solat dia pada waktu malam, elok wajahnya pada waktu siang. Allah bagi elok wajah dia. Salah satu sebab wajah itu elok ialah kerana banyak salat pada waktu malam. Banyak sujud pada Allah waktu malam. Banyak zikir dia pada waktu malam. Banyak doa. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Renggang tempat lambung mereka daripada tempat tidur. Kenapa? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Doa pada Tuhan mereka dalam keadaan takut dan tamak kepada kurniaan Allah. Orang tidur lagi, dia bangun dah sejam sebelum subuh. 2 jam lagi sebelum subuh lagi bagus. Untuk apa? Bukan nak pergi tengok bola. Bukan nak pergi cek WhatsApp. Bukan nak pergi tengok mesej orang, handphone. Tapi untuk sujud. Siapa yang bangun-bangun kerja dia duk pergi cek handphone dulu, dia solat pun dia tak hilang sebahagian nikmat dia. Sebab dia tak bangun kerana Allah. Dia bangun kerana nak cek handphone. Bangun, berwudu, takbir, salat, sujud kepada Allah Jalla wa'ala. Nikmat yang tidak dapat memahaminya, melainkan orang yang mengamalkannya. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis yang kita berulang kali, berpuluh kali baca, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthiru du'a. Paling dekat hamba dengan Tuhannya ialah masa dia sujud. Dalam keadaan dia sujud, maka banyakkanlah doa. Nikmat. Siang mungkin ramai orang kacau kita. Satgi orang tu telefon, satgi kerja tu mai,
Kan? Siang ni sabhan tawila, Quran. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Bila dalam surah Al-Muzammil, bila Allah suruh Nabi qumil laila illa qalila, bangun malam. Tapi siang sibuk, malam tak sibuk. Malam boleh sujud lama, boleh mengadu lama, boleh berbicara lama dengan Allah Jalla wa'ala, merintih segala masalah yang dihadapi oleh kita. Tidak akan kecewa dan tidak akan rasa bersendirian orang-orang yang membanyakkan sujudnya pada Allah Jalla wa'ala. Itu adalah ubat bagi, tidak ada ubat yang lebih baik dalam hidup ini, dunia dan akhirat, melebihi sujud kepada Allah. Bersyukurlah apabila kita masih lagi boleh sujud. Dan nikmatilah nikmat sujud itu. Abu Umamah, dia apabila jumpa Nabi, bertanya Nabi supaya Nabi bagi tahu dia apa amalan. Nabi pesan kat dia supaya dia banyakkan puasa. Dia kata dia dah buat dah. Dia tanya Nabi lagi, murni bi amrin antafi'u bih. Suruh, perintahlah aku ya Rasulullah dengan satu perkara yang aku dapat manfaat daripadanya. Kata Nabi, i'lam annaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah. Ketahuilah, Nabi kata, engkau tak sujud kepada Allah dengan satu sujud, melainkan Allah angkat dengan sujud itu satu kedudukan. Kita ni mungkin fikir kedudukan ni naik pangkat di pejabat kot, ataupun orang lantik jadi AJK. Tak. Kedudukan yang ada di kalangan hamba-hamba Allah ni, yang berjuta, berbilion ini, mungkin lebih ni, ada ranking di sisi Allah. Kita semua ni nak tahu kedudukan tu bila kita balik pada Allah nanti. Hatta di dunia ini nanti, di dunia yang kita hidup ni pun berbeza antara orang-orang yang menjadi awliya Allah, wali-wali Allah. Bukan wali Allah tu duk pergi, abang akulah wali Allah, bukan. Orang yang Allah sayang, yang mustajab doanya, yang Allah buka padanya apa yang tak dibuka pada orang lain, yang Allah lapangkan dadanya, Allah angkat kedudukannya. Kita tak tahu. Allah kata, Nabi kata, engkau innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah. Engkau tak sujud kepada Allah satu sujud, melainkan Allah mengangkatnya dengannya satu darajah. Wa hatta anka biha khati'atan, dan Allah memadamkan dengan sebabnya satu kesalahan. Nikmat sujud. Supaya kita dapat menikmati sujud yang kita sujud pada Allah Jalla wa'ala di dalam salat kita. Hadirin yang dirahmati Allah, saya nak sebut hal ni supaya kita faham bab-bab fiqh ni, hukum hakam syarak, do and don'ts. Tapi Allah tidak memerintahkan perbuatan itu, kerana Allah memperoleh manfaat daripadanya. Maha suci Allah daripada memperoleh apa-apa manfaat daripada perbuatan kita. Kerana Allah itu ghaniyun hamid, maha kaya lagi maha terpuji. Sebaliknya kitalah yang mendapat manfaat daripada apa yang kita lakukan. Nabi SAW menghadapi gelombang dalam hidupnya disebabkan cabaran dakwah yang dia bawa. Terutama yang Nabi hadapi yang menyakitkan itu bukan serangan senjata. Perang berapa kali je peperangan.
Tapi hari-hari yang Nabi hadapi apa? Perkataan orang. Orang tu kata, orang ni kutuk, orang tu fitnah. Sebahagian orang tak tahan dengan orang kata. Itu yang ada sampai nak gantung diri. Ada yang murung. Ada yang dah ketakutan kerana netizen telah kutuk dia. Hidup dia dengan handphone dia saja. Al-Quran kata bakat Nabi, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Allah kata sesungguhnya kami benar-benar tahu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sesungguhnya engkau telah sempitlah dadamu dengan apa yang mereka katakan. Banyak sangat. Hatta Nabi yang telah Allah bedah dadanya di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang telah disucikan, dimasukkan hikmah, terasa perkataan orang yang banyak itu kepadanya. Yadhiqu sadruka bima yaqulun. Ubatnya apa? Allah jawab terus, fasabbih bihamdi rabbika wa kun minasyajidin. Engkau bertasbihlah, memuji Tuhanmu. Bukan soal jawab mereka, kau puji Tuhan dulu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kau dengan Allah dulu. Sebelum nak bagi perkataan kau didengari oleh orang, jawapan-jawapan kau, dengarkan dulu tasbihmu kepada Tuhanmu. Fasabbih bihamdi rabbik wa kun minasyajidin. Dan jadilah engkau di kalangan orang yang sujud. Sujud bagi selesai masalah kau. Sebab tu orang yang tambah Nabi gelombang yang besar itu dihadapi dengan tasbih dan sujud. Besar mana sangat masalah kita di dunia ini, orang-orang biasa ni. Masalah anak, cucu, suami. Sikit-sikit masalah harta itu dan ini. Jiran kata, orang tu kutuk. Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minasyajidin. Tasbih, puji Tuhan, dan masuklah di kalangan orang yang sujud. Sujud pada Allah. Salat, sujud. Bangun malam, sujud. Mengadu padanya, minta padanya. Dia tidak akan meninggalkan orang-orang yang sujud. Pergi ke pakar motivasi, dia pun tak selesai masalah dia sebelum nak beritahu masalah kita. Hatta pergi ke siapa-siapa pun, tapi mengadulah kepada Tuhan di dalam sujud. Itu nikmat dan makna sujud. Sebab itu kita bersyukur apabila kita jadi orang-orang yang masih boleh bersujud. Hatta orang yang sakit, kalau dia masih boleh bersujud, dia wajib bersujud. Usaha supaya boleh sujud. Yalah, kalau dia tak mampu, tak apalah. Jangan rasa sikit lenguh-lenguh tak nak duduk tak kursi dah. Tak boleh. Tadi dia orang cerita, kata sebahagian jemaah ni mari berjalan boleh, sembang masih berdiri boleh, tapi bila masuk kat saf terus duduk. Tak sah salat dia. Sekiranya dia boleh berdiri, dia terus duduk. Kerana jika kita mampu berdiri, berdiri dulu. Bila dah tak mampu, baru kita duduk. Bukan terus-terus mari tadi berjalan, berhenti boleh, sembang boleh, Zat, masuk masjid, tak kursi, terus duduk. Tak sah salat. Pasal dia mampu. Kalau dia solat bagi solat sunat, sah. Tapi solat fardu, tidak sah. Okey. Kita nak bicara tentang sujud tilawah. Kita ada sujud dalam apa? Salat. Ada sujud syukur, nanti kita akan bincangkan. Ni kita bincang tentang sujudul Quran. Sujud Quran.
Sujud tilawah. Sujud yang mana apabila kita mendengar ayat-ayat tertentu dalam Quran, lebih kurang 16 tempat, yang mana kita bila dengar ayat ni, kita apabila kita mendengar ayat ini, membaca ayat ni, atau mendengar, kita sujud. Ataupun kita terdengar juga disunatkan sujud. Dia beza. Bahasa Melayu ni semua dengar. Aku dengar. Hang dengar ke aku cakap tadi? Arab lain. Istima' yakni dia memang nak dengar. Sama' dia mendengar. Dia tak mau dengar, tapi dia dengar. Tapi istima' antara hear and listen. Kan? You hear me? Dengar lah kan? Listen to me. Kan? Maksud beri perhatian, dengarkan aku. Okey. Balik pada tadi sujud. Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajad i'tazala asy-syaitanu yabki yaqul ya wailah, dalam sebagian riwayat ya waili, umir ibnu Adam bisujud fasajada falahul jannah wa umirtu bisujud fa abaitu faliyan nar. Nabi kata apabila anak Adam baca sajdah, baca ayat yang sajdah dalam Quran tu, lalu ayat tu dapat ayat sajdah tu, fasajad, kemudian dia sujud, i'tazala syaitan, syaitan lari, yabki, menangis. Kita beriman walaupun kita tak nampak, kita beriman. Nabi bagi tahu. Dan dia kata ya wailah, ya waili, aduh celaka aku. Umir ibnu Adam bisujud fasajada falahul jannah. Anak Adam diperintahkan sujud, dia dapat syurga. Wa umirtu bisujud fa abaitu faliyan nar. Diperintahkan aku untuk sujud, aku enggan, bagi aku ini neraka. Jadi bila kita sujud, syaitan kecewa, dia gagal, dan kita tak sama dengan dia. Apabila kita lalu ayat-ayat sajdah, macam surah Sajdah, surah, nanti kita akan sebut senarai surah-surah yang mana disunatkan kita sujud, dalam surah Al-A'raf, dalam surah Al-Hajj, dalam surah Ar-Ra'd, dan surah An-Nahl, dan surah Maryam, banyak lagi lebih kurang tempat. Surah-surah ini yang mana kita apabila baca, kita sujud, kita mendapat pahala yang besar. Cuma para ulama bincang, kalau kita baca ayat-ayat ni, kita wajib sujud ke? Sangat digalakkan sujud. Okay, dua mazhab dalam masalah ni sekurang-kurangnya. Ada ulama khilaf dalam masalah ni. Pendapat yang pertama, dia menyatakan wajib sujud. Ini pendapat yang pertama. Pendapat siapa yang pertama ni? Ialah pendapat mazhab Abu Hanifah. Dalam mazhab Hanafi, Abu Hanifah dan juga ashab Abu Hanifah, tokoh-tokoh mazhab Abu Hanifah, wajib. Dengar ayat ni, kalau kita tak sujud, kita berdosa. Alasan mereka, fama lahum la yu'minun wa idza quri'a al-Quran la yasjudun. Pasal apa mereka tak beriman? Bila dibaca ayat Quran, mereka tak sujud. Dia kata Allah cerca orang yang tak sujud bila baca Quran. Wajib. Ini pendapat yang pertama. Pendapat ni disokong juga oleh Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Pendapat yang kedua, berdasarkan riwayat, nanti kita akan baca Sayyidina Umar dan seumpamanya, menyatakan dia tidak wajib, tapi dia sunat yang sangat dituntut. Inilah pendapat
majoriti para ulama. Pendapat mazhab Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, pendapat kepada Imam Ahmad juga. Yang berpendapat ni. Jadi dia tak wajib sujud. Jadi walaupun tak wajib tapi sangat dituntut untuk kita sujud. Pendapat ni para ulama yang bahaskan juga menyimpulkan, kalau orang baca Quran, dia sujud, kita mendengar. Kita dengar orang baca Quran. Bila sampai ayat sujud tu, dia sujud. Kita pun sujud. Kalau dia tak sujud, kita tidak begitu dituntut untuk sujud. Walaupun boleh juga kita sujud. Tapi lebih dituntut kalau dia sujud, kita sujud bersama dengannya. Nanti kita akan datang hadis di mana Nabi baca ayat Nabi sujud dan semua para sahabat sujud sehingga hampir tidak ada ruang untuk mereka letakkan dahi mereka. Maksud bila orang yang baca sujud, kita sujud. Apabila orang baca Quran ada dua jenis. Satu orang yang memang dia duk dengar Quran tu. Lalu ayat sujud. Kalau kita dengar ayat Quran hak baca kaset tu, kita tuan kaset tu tak sujud. Macam tatbik yang ni kita tak sujud lah. Tapi kalau kita tengoklah halaqah, satu orang baca ayat sujud, dia sujud. Kita duk dengar dia baca, kita pun sujud bersama dengan dia. Kalau kita bukan nak dengar dia baca, kita lalu tiba-tiba terdengar dia baca, boleh juga sujud, tapi tidaklah begitu dituntut seperti mana tuntutan muakkadah yang sangat dituntut bagi orang yang membaca dan memang mendengar Al-Quran. Maksud kita sambil lalu tengok orang baca ayat sujud, kita bukan nak dengar dia baca, terdengar saja. Tidak dituntut seperti mana orang yang mana asal memang dia nak mendengar. Okey, ada beberapa tempat tuan-tuan semua tahu, mudahnya tengok dalam Quran lah, hak mana dia tanda yang mana sajdah tu tuan-tuan tengok di situ. Dan ada beberapa tempat, lebih kurang 15 tempat, sebahagian yang saya sebut tadi, dan ada juga dalam surah Furqan, ada juga dalam surah Sajdah yang kita duk baca, dalam surah Sad, nanti kita akan baca dalam surah Fussilat, dan dalam surah Sad tu kita tengok ada perbincangan surah An-Najm pada ayat yang akhir tu, fasjudu lillahi wa'budu, kan, yang ayat yang akhir tu. Kemudian dalam surah apa lagi? Al-Alaq, wasjud waqtarib. Ulama-ulama nanti kita akan bincang, bila kalau dia baca ayat tu, dia sujud, dia bangkit tak ada ayat, apa patut dia buat? Adakah patut dia baca tambah ayat, lepas tu baru rokok? Ataupun dia boleh rokok terus lepas dia berdiri? Kedua-duanya boleh. Tapi yang lebih baik jika dia baca sedikit ayat yang lain, kemudian dia rokok dan seterusnya. Dan seterusnya. Okey, sebelum ni saya nak sebut sikit 2-3 benda. Wajib wuduk tak sujud tilawah ni? Adakah kita wajib berwuduk ataupun tak? Wajib menghadap kiblat, wajib bila nak sembahyang ni wuduk, menghadap kiblat, menutup aurat. Kalau kita dengar orang baca tu tak ada wuduk, tak ambil wuduk, duk dengar, kita hafal, duk dengar, kemudian sampai ayat sujud, boleh kita sujud ataupun tidak, sedangkan kita tidak berwuduk? Majoriti para ulama mereka mensyaratkan hendaklah berwuduk, menghadap kiblat dan tutup aurat. Tapi
Sebahagian para ulama seperti Ibnu Taimiyah tadi dia kerah tadi bab tadi wajib. Tapi bab ni dia kata tak wajib ada wuduk. Pendapat ni Ibn Bas, Mufti Saudi dulu sokong pendapat ni. Sebelum tu Ibn Qayyim juga dengan pendapat ni. Tak syarat dia kata. Dengar je boleh. Cuma yang terbaiknya kalau ada wuduk lah. Tuan-tuan yang dengar kuliah ni, terutama yang tak main kuliah ni, dia dengar rakaman tapi dia tak biasa dengan fiqh dan dia ada renjatan letrit sikit dalam badan dia, saya nak bagi faham. Apabila orang kata tidak wajib, bukan bererti orang suruh sujud tanpa wuduk. Orang bagi tahu fiqh dia kata macam tu. Macam kes Dr. Usaimi kata apa? Ada ulama kata paha bukan aurat. Habis itu dia kata kenapa dia mai kuliah pakai seluar panjang? Itulah orang-orang yang tidak begitu sihat pemikiran mereka. Bila orang kata kalau macam tu, mazhab Syafi'i kata antara pusat dengan lutut, hang mai kuliah tak payah pakai baju lah. Itulah masalah dia. Dia tak faham fiqh ni, orang kata kadar yang boleh. Bukan saya nak sokong kaul mana, tapi misalnya kita kata sentuh perempuan tanpa syahwat tidak membatalkan wudu. Kita bagi tahu mazhab ada macam ni dan ada mazhab yang macam ni. Macam kita mengajar. Oh, macam tu hang senanglah boleh pi raba perempuan. Apa punya mangkak? Orang cerita batal tak batal. Yang dia ada pi kalut nak pi raba perempuan pasal apa? Orang cerita macam orang kata, kalau kita kata emas, pakai emas, gold, pakai emas haram tapi tidak membatalkan solat. Oh, macam tu hampa nak sembahyang pergi cari rantai bini hampa lah. Apa punya mangkang? Orang cerita batal tak batal, nak cerita sisi hukum. Tuan-tuan faham tak? Kalau sebab tu orang jenis ni dia tak boleh mengaji fiqh apa, dia penin, dia kira nak komen tapi dia mempunyai masalah kemurungan yang serius. Kalau dia baca dalam dan kitab-kitab para fuqaha menyatakan mani laisa bin najis, bukan najis. Mani tidak najis. Maksud kena pakai. Oh, kalau tak najis tu hampa boleh minum. Apa punya mangkak? Macam itulah depa ni. Orang cerita baik lain, dia nak pi andai macam lain. Orang kata sentuh perempuan tak batal. Oh, macam tu senanglah. Pi kat lebuh raya masa nak bayar tol, pi pegang tangan perempuan tu. Yang ni telan ubat tak ancok. Tapi dia sebab tu kuliah pengajian, orang mengaji agama ni kau jadi cerdik, bukan mengaji kau jadi orang tu sebut bukan jadi bodoh. Tapi bukan kita, tapi bila setengah orang tu terlalu banyak dok kena kata bodoh, jadi bodoh sungguh. Jadi kita mengaji supaya kita cerdik. Ini soal hukum. Pakai sutra lelaki tak boleh. Tapi kalau lelaki pakai sutra, dia pakai baju sutra, dia semayang, sah ataupun tak? Oh, macam tu hampa nak pakai sutra? Orang cerita bab sah ataupun tidak. Macam tu lah orang cerita bab ni. Oh, dia tengok tu, dah suruh orang pergi sujud tanpa ambil wuduk pula tu. Orang cerita kalau dia sujud tanpa wudu, ada tak ulama yang kata boleh? Ada. Tapi yang terbaiknya jumhur kata hendaklah berwudu. Bukan orang pi suruh sujud tanpa wudu. Sebab tu kewajipan agama ni kepada orang-orang yang berakil dan baligh. Ada akal dan baligh. Kadang-kadang baligh tapi akal tak ada. Bila dia mengaji fiqh,
dia demam. Dia dengar, pasal dia tak pernah dengar dalil, dia hanya mengaji macam tu saja. Dia tak mau tahu sebab apa. Kita di sini kita mengaji bagi tahu fiqh itu demikian dan demikian perbahasan para fuqaha. Masuk tu azan dulu, saya sambung sikit. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah, apakah bacaan, nanti bila kita masuk hadis dia tak banyak, sebab tu saya nak rangkumkan dulu, nanti kita akan masuk. Apakah bacaan ketika kita sujud sajdah? Tuan-tuan panggil sujud sajadah lah. Sujud sajdah ataupun sujud tilawah ni. Apa bacaan? Seseorang dia boleh membaca dengan apa-apa bacaan yang dibaca semasa sujud. Di samping itu ada riwayat daripada Aisyah radhiyallahu an.
radhiyallahu anha yang menyatakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semacam sujudul Quran, sujud Quran. Baginda sallallahu alaihi wasallam membaca sajada wajhi. Macam mana tuan baca? Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallah ahsanul khaliqin. Betul tak baca tu? Riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Abu Daud, Tirmizi meriwayatkan riwayat ni. Yakni masa dia sujud tu dia baca sajada wajhi, wajahku telah sujud. Lilladzi khalaqahu, kepada dia yang telah menciptakan wajah. Wa sawwarahu, dan telah membentuk wajah. Wa syaqqa sam'ahu, dan telah memberikan, menebuk, menjadikan baginya pendengaran. Wa basarahu, dan mata dan penglihatan. Bihaulihi wa quwwatihi, dengan keupayaan dan kekuatannya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkat Tuhan yang sebaik-baik pencipta. Dia baca yang tu. Dia puji Tuhan masa dia sujud. Allah tu macam kita sebut, huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Allah itu khaliq, dia pencipta kita. Khaliq al-bari, bukan saja mencipta, tapi dia melaksanakan ciptaannya. Al-musawwir, dialah al-musawwir yang telah menentukan rupa bentuk kita. Ajaib Allah ni ciptaan. Sebanyak ada alam ni tak sama belakang rupa. 1 bilion manusia tak sama, 2 bilion tak sama, 3 bilion tak sama. Kita kalau boleh lukis saja, lukis kali yang ke 1000, kau nak sama dah kot. Padahal lukis tak kertas ya? Allah cipta kita tak sama. Al-musawwir, jari ni tak sama. Kita puja Allah. Maka demikian itu bila kita sujud, terutama nanti kita akan baca hari Jumaat khususnya seperti besok, kita baca surah Sajdah. Digalakkan kita membaca surah Sajdah kerana Nabi membacanya dan kita sujud. Bukan kita kerana nak sujud, digalakkan baca surah Sajdah. Dalam surah Sajdah tu ada ayat yang mana kita disunatkan ataupun digalakkan ataupun diwajibkan dalam mazhab Hanafi tadi sujud. Mari kita sujud. Hadirin yang dirahmati Allah, kita akan baca hadis ni insya-Allah pada minggu depan, tapi saya nak mukaddimah tentang sujud tilawah ni, nak bagi faham dulu baru kita baca. Kenapa? Macam kita beritahu, sujud sekali je nak sujud. Sujud tilawah ni ataupun sujud sajdah ni, kita sujud sahwu tu berapa kali? 2. Yang ni sekali kita sujud. Terus sujud, tak ada bagi salam, tak, terus sujud. Tak ada, kalau luar semayang tak ada takbir, terus sujud. Dalam semayang kita takbir kerana Nabi SAW baginda dalam solatnya, ya baginda itu di dalam setiap kulli khafdin wa raf'in, khafdin wa raf'in, dalam semua tempat turun dan naik baginda takbir, ada pergerakan. Saya nak sebut satu lagi hal apa? Hal yang selalu saya sebut, iaitu salat, ibadat ini mesti follow apa? Ikut apa? Dalil. Sebab ibadat ni bukan soal sagi orang masjid kata apa pula, bukan. Ibadat ni soal siapa yang nak menerima. Allah Jalla wa'ala, dia maha penerima. Kalau orang lain semua kata salah, di sisi Allah betul,
Allah terima. Dan Allah mahu daripada kita ketaatan itu bukan saja taat kepadanya, dan bukan saja memperlihatkan kita sujud kepadanya, kita beribadah padanya, tapi kita beribadah kepadanya seperti yang dia mahu. Itu tanda patuh. Macam kita lah, saya dulu selalu buat contoh beribu kali. Kita minta satu orang tolong buat rumah untuk kita. Dia buat rumah yang elok pada mata dia. Kita tengok, awak buat 4 bilik. Aku minta suruh buat 5 bilik. 4 bilik pun tak apa, tapi besar yang saya buat ni. Aku anak 3 dia. Tamu 1 dia. Tak apalah, bagi tamu share. Dia punya akal sendiri. Lepas tu kita dah bincang, kita nak buat rumah macam ni, dapur belah ni. Kita tengok dia buat lain. Pasal apa hang buat dapur di belah sini? Saya suka dapur belah ni. Suka hang buat rumah, hang lah ni rumah aku. Dah, tak apalah saya suka yang ni. Yang penting saya buat. Macam tu juga cat. Kita minta dia cat putih. Dia pergi cat kuning apa semua. Kita apa rumah aku jadi macam ni? Saya suka cat ni. Suka cat hang buat rumah. Ni rumah aku. Allah Jalla wa'ala. Dia bukan saja memerintahkan kita supaya sujud padanya. Dia memerintahkan kita supaya sujud padanya, ibadah padanya, menurut cara yang dia mahu. Bukan menurut cara yang kita mahu. Maka dengan itu kita tidak boleh melakukan, mengada-adakan di dalam ibadah. 2-3 hari ini, ada geng-geng yang duk bincang pasal Islam liberal. Semalam saya sebut sama juga dalam podcast dengan Ustaz Ahmad. Ustaz Ahmad pun ada. Islam liberal tu, salah sebab mereka jadi liberal tu kerana mengada-adakan. Di Malaysia ni pengikut Ibn Tomat ni, had umatku asal wajah ni. Berapa ni pengikut Ibn Tomat? Ibn Tumat. Tumart. Dulu ada satu orang nama dia Aminah Wadud. Tentu ingat nama dia. Aminah Wadud ni, saya dah sebut, Aminah Wadud ni, dia ni PhD tafsir Universiti Cairo dan PhD falsafah Universiti Al-Azhar. Lebih daripada ustazah lah. Boleh cakap Arab. Dia main satu idea, kerana nak menjadikan Islam ni tak nampak ada discrimination, ada penindasan kepada Islam, discriminate perempuan. Dia tak nak. Islam, dia nak tunjuk kononnya pada barat, bahawasanya Islam ini sama. Lelaki dan perempuan, Islam layan sama. So untuk membuktikan hal itu, dia buat apa? Dia jadi imam sembahyang Jumaat. Tahun 2005, Aminah Wadud. Dia buat sembahyang Jumaat dan dia jadi imam. Dan adalah, nak kata mangkang apa tak tahulah, tapi adalah yang ikut dia. Hak laki-laki yang ikut dia, dia tu imam, di belakang ada lelaki. Sembahyang Jumaat, dia lah baca khutbah. Alasan dia, mana ada Nabi larang. Dan kemudian dia berhujah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, riwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah, Abu Dawud meriwayatkan bahawasanya Nabi telah membenarkan kepada Ummu Waraqah untuk menjadi imam di rumah dia.
wa amaraha an ta'umma ahla dariha. Nabi memerintahkan dia untuk menjadi imam bagi orang di rumah dia. Ummu Warqah ni perempuan lah. Dan bagi Ummu Warqah ni seorang muazzin, tukang azan lelaki yang syaikhan kabira, syaikh, orang lelaki tua. Dia pun dengan seorang hamba lelaki dan seorang hamba perempuan jadi makmum di belakang Ummu Warqah, di rumah Ummu Warqah. Dalam riwayat tu. Riwayat ini seperti mana disebut oleh As-San'ani di dalam Subulus Salam. Riwayat ini telah digunakan, telah dijadikan dalil oleh sebahagian para ulama, perempuan boleh menjadi imam di rumah dia. Nak mudah tuan-tuan jadi imam, perempuan jadi imam, ada anak lelaki kecil ke sekolah menengah ke ikut kat belakang. Mak dia lagi elok lagi di bacaan, dia ikut kat belakang. Boleh ataupun tak, mereka kata boleh. Selagi mana rumah mereka. Pendapat ini pendapat Abu Thawr, ni alim besar. Dia murid Al-Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i di Baghdad. Pendapat Al-Muzani, murid kanan Imam Syafi'i, besar nama. Pendapat At-Tabari, dan kata Hasan, wa khalafa zalikal jamahir, jumhur, majoriti para ulama tak setuju. Jadi pendapat ni ada minoriti, ada pendapat. Tapi yang mereka sepakat, yang kata ada pendapat tu sembahyang di mana? Di rumah. Katalah anak lelaki tuan-tuan ni tak terang, perempuan ni tak terang mana, perempuan jadi imam, dia pergi ikut hak sekolah rendah tu ke, umur dah 12 tahun, ikut mak dia kat belakang, dia lelaki. Pada pendapat ini kata boleh di rumah dia. Aminah Wadud sakan dia pergi buat imam Jumaat. Dia buat imam Jumaat. Ada orang ikut dia. Dia kata bukan Nabi, ada hadis tu dia kata. Dia pergi kias. Dia kias. Dia kata bukan ada Nabi larang. Kalau nak buat kaedah Nabi tak larang, ibadat ni, kalau nak, yang hampa duk kalut apa ada Nabi larang? Aminah Wadud betul Pasal apa Aminah Wadud salah? Sebab Nabi tak pernah pun bagi mana-mana wanita jadi imam Jumaat. Nabi wafat, isteri Nabi Aisyah. Nabi wafat, isteri Nabi Ummu Salamah. Nabi wafat, isteri-isteri Nabi dan sahabat yang lebih alim mengetahui agama. Tak pernah pun. Mereka ni dihormati, disanjung oleh para sahabat. Dinamakan dengan Ummul Mukminin. Ibu orang, Ummahatul Mukminin. Ibu-ibu orang beriman. Tak pernah mereka dilantik menjadi imam sembahyang Jumaat. Tak pernah dipahami oleh Nabi. Tak pernah dipahami oleh para sahabat yang mengikuti Nabi. Macam mana Aminah Wadud faham macam tu? Tapi kalau Aminah Wadud guna kaedah pengikut Ibn Tomat kat Malaysia ni, apa salahnya? Dia nak bagi orang hormat kat agama. Dia duduk di barat. Adakah Nabi larang? Bukan dia pergi berjoget. Dia semayang. Perempuan berucap di depan boleh, ahli parlimen pun ada, menteri perempuan pun ada. Salahkah perempuan nak jadi imam yang Jumaat? Buat baik, bukan buat tak baik. Kalau nak pakai kaedah bid'ah hasanah tu, rosak. Pasal apa tak boleh? Pasal Nabi tak pernah buat. Memang ada hadis la ta'ummal mar'a la ta'umma imra'atu rajula. Wanita tak boleh jadi imam lelaki. Tapi hadis tu Ibn Majah, kita baca dalam Bulughul Maram nanti kita akan jumpa, wahin, dhaif. Hadis tu dhaif. Larangan tu dhaif. Jadi tak ada larangan yang sahih. Tak ada larangan sahih boleh Sebab tu kita kata jangan mereka dalam ibadat. Kalau nak bagi reka, boleh reka banyak. Bila mai tak Aminah Wadud, dia pun tak puas hati pula. Apa punya teruk perempuan jadi imam.
Oh, dia kata tak apa, jadi imam bukan dia berjoget. Pasal apa tak boleh? Pasal abang bantah. Mana ada macam tu? Pasal abang mana ada? Tak ada pun kira bid'ah hasanah lah. Oh, dia tak mau juga. Jawapannya tak ada. Kerana itu bukan cara ibadat Jumaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan kami ini benda yang tak dah masuk daripadanya, dia ditolak. Itu saya. Kalau tidak, hampa bolehkan untuk diri hampa, hampa tak bolehkan untuk diri orang lain. Wallahu a'lam. Saya lajak. Ada satu soalan tadi. Ada mana Haji Ashran mana? Dia punting saya tak jawab soalan lah. Ada. Dia suruh tanya, dia tanya tadi, inhaler boleh guna tak? Untuk apa? Puasa, batal puasa ke tak? Kita jawab dah dulu tapi tak apa, saya ulang. Zaman dulu, sembuk untuk orang penat ni tak ada. Zaman Nabi tak ada. Zaman fuqaha pun tak ada. Fuqaha kibar dulu saya maksud, tak ada. Fuqaha zaman lah mungkin makan jumpa lah. Benda ni benda moden. Salah satu cara bagi orang penat ni, dia spray yang tu dalam mulut dia, lega, dapat balik pernafasan dia. Tapi dia kena spray kot dalam, bukan spray kot luar. Pasal ada perempuan tu seorang, doktor kata guna spray ni, dia duk spray tak baik. Dia pergi kat doktor, saya duk buat berpuluh kali tak baik. Oh, dia kata doktor cakap benda tak betul. Dia kata kalau doktor, dia kata akan lega daripada penat dia. Dia cuba tak jadi. Jadi doktor kata minta maaf lah. Boleh tak tunjuk macam mana cara awak guna? Dia pun tunjuk. Dia orang spray tu bila dia penat, dia spray kat luar. Memang tak baik lah. Tu pun satu macam mangkak jugalah. Kan? Lain orang suruh. Lain kali tanya betul-betul macam mana cara nak buat. Okey. Oleh kerana benda ni tak ada, benda ni baru, tapi dia sesuatu benda yang disembur ke dalam kengkung. Maka ulama-ulama bahas benda ni terbahagi pada dua pendapat. Pendapat yang pertama, kerana dia tengok benda ni semburan, ada pendapat kata batal. Pendapat yang pertama. Sebab dia kata semua sesuatu masuk ke dalam rongga. Tetapi bila ulama-ulama bersidang lain, para ulama fuqaha bersidang, sebahagian mereka panggil orang yang terlibat, ahli, saintis, doktor, pakar dalam bab ni, sebentangkan apa benda yang berspray ni, benda yang berspray ni. Rupanya bahannya tak lebih daripada bahan-bahan pernafasan kita saja. Ya, oksigen dan seumpamanya yang diadun dan beberapa bahan lagi yang bukan bersifat mengenyangkan, bukan masuk ke dalam perut, sekadar untuk melegakan pernafasan. Lalu sebahagian mereka telah memberikan pendapat, dan pendapat ini menjadi pendapat majoriti di dalam dunia ini, iaitu boleh digunakan untuk oleh orang yang dalam keadaan memerlukan ketika dia berpuasa. Hatta ulama-ulama di Saudi pun, Ibn Utsaimin dan seumpamanya, walaupun mereka kadang-kadang agak ketat, tapi mereka juga melihat hal ini boleh digunakan. Ia tak sama dengan rokok. Maksudnya geng rokok tak rokok boleh ya? Ia tidak sama dengan rokok. Rokok sesuatu Arab dia panggil rokok ni pun syurbud dukhan, minum asap. Dan kalau kita tengok rokok tu bila dia sedut, ada tak tar nikotin yang masuk ke dalam jantung dia tu, masuk ke dalam, kalau dia sedut, kita buat, nampak tak? Dia memang memasukkan sesuatu dalam tubuh dia. Ada orang tak makan sehari, tapi kuat kerana merokok. Buka puasa tu, merokok tu. Ada.
Saya selalu kata kadang kawan-kawan merokok ni kan, kita minta doa supaya dijauhkan api. Dia minta doa, buka puasa, didekatkan dia dengan api. Rokok lain. Di samping tidak ada keperluan, dia memang menyedut sesuatu. Geng perokok kata, kalau rokok tak boleh, bau exhaust kereta pun tak boleh ya. Dia punya akal kan. Tak ada orang duk pergi buh mulut dia kat exhaust kereta tu. Kalau dia sengaja duk pergi bubuh mulut dia kat exhaust kereta tu sampai exhaust kereta tu masuk dalam dada dia, asap tu penuh dengan dada dia, batal lah puasa dia. Sama dengan rokok lah. Tapi tak ada orang. Dia satu benda yang tersedut macam kita. Kita lalu dalam udara ni ada debu-debu yang mungkin ada debu tepung, ada debu apa, tersedut dalam hidung kita. Itu di luar daripada keupayaan kita. Yang hendak pergi bubuh hidung di apa? Exhaust kereta tu pasal apa? Tu dia punya akal nak isap rokok juga tu. Dan ada orang yang bagi pandangan boleh isap rokok, dan ini adalah pendapat yang salah dari segi kias itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita semua, insya-Allah, dan kita sambung kuliah kita pada minggu depan. Dan tuan-tuan mari malam bila? Hari apa? Hari Sabtu. Betul hari Sabtu ah? Betul. Hari Sabtu malam Ahad, tuan-tuan mari ke masjid ni semua ni untuk tengok tokoh-tokoh ni bercakap. Mereka akan bercakap seorang 5 minit ni. Pasal masa kita tak ada. Tapi 10 ataupun 11 mungkin lebih akan bercakap, dan supaya kita dapat berkenalan. Dan tuan-tuan, ni tahun melawat perlih. Jadi tuan-tuan, show your hospitality. How to welcome guests to our state. Macam mana kita nak menyambut mereka ke negeri kita ini. So, kita bila mereka main nanti, tuan-tuan, supaya tengok tuan-tuan semua ada dengan majlis yang ramai. Mudah-mudahan insya-Allah lebih memeriahkan negeri kita insya-Allah. Allah rahmati negeri kita ni mudah-mudahan dengan kedatangan orang-orang yang baik dan kedatangan orang-orang yang berhajat untuk menyambungkan dakwah ataupun meneruskan perjuangan dakwah insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.